Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita. Walaupun dalam suasana PKP ini, insya-Allah saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku kafah Fiqh Syahadah. Fiqh Syahadah. Baik, kita terus kepada muka surat di atas tajuk beriman kepada qada dan qadar. Kita telah bincang dahulu pada muka surat 28, 27. InsyaAllah kita masuk pada muka surat 28, iaitu hikmah beriman dengan qada dan qadar. Para pelajar boleh membuka muka surat 28 dalam petak yang menyatakan tentang hikmah beriman dengan qada dan qadar. Hikmah ni mana kebaikan-kebaikan yang kita akan terima, yang kita akan dapat bila mana kita beriman dengan qada dan qadar. Baik, sebagaimana yang telah kita sebut terdahulu, qada ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qadar ialah perlaksanaan di atas ketetapan tersebut. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur jadual perjalanan kehidupan dunia dan alam ini, termasuk kita manusia, di atas qada'nya. Mana Allah Taala telah rancang siap-siap dah. Apa yang akan berlaku, itu dipanggil qada'. Ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku, itulah qadar, yang pelaksanaan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di atas perkara tersebutlah wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya dan Allah Taala yang melaksanakan segala-galanya yang akan berlaku, kita tidak tahu. Di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah menjadikan kita perlu kepada berusaha dan berikhtiar. Bukan maksudnya kita serahlah semua yang berlaku ni Allah yang lakukan semua, kita serah pada Allah Taala. Tak. Konsep beriman kepada qada dan qadar bahawa kita kena berusaha dan berikhtiar, kemudian usaha dan ikhtiar kita itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menentukan berhasil ataupun tidak di atas usaha yang kita buat. Itulah secara umumnya konsep kita beriman dengan qada dan qadar. Baik, bila mana kita beriman kepada qada dan qadar, inilah yang dikatakan hikmah beriman dengan qada dan qadar ini. Yang pertama sekali disebut bertambah yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman di atas qada dan qadar ini menjadikan iman kita bertambah yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita yakin bahawa sesuatu yang berlaku itu di atas kehendak, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah, kehendak Allah yang berlaku itu di atas qudrat Allah Subhanahu wa taala. Bukan di atas keupayaan kita. Bukan. Sebab itu kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk melakukan segala-galanya dan menentukan segala-galanya. Itulah iman. Dah hasil daripada kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tidak sombong apabila berjaya. Menjadikan kita orang yang tidak sombong bila mana kita di kalangan orang yang berjaya dalam segala bidang. Sama ada dalam pelajaran ataupun kerjaya kita, dalam kehidupan kita berjaya kerana Allah yang menentukan segala-galanya di atas kejayaan kita. Bukan kita. Kita hanya disuruh berusaha dan berikhtiar. Tapi yang menentukannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, yang menentukan kejayaan itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tidaklah menjadi orang yang sombong di atas usaha yang kita buat. Baik, yang ketiganya, tidak kecewa apabila gagal. Orang yang beriman dengan qada dan qadar Allah, dia bukanlah orang yang berputus asa ataupun kecewa apabila dia tidak mencapai di atas apa yang dia usahakan. Lalu
Mungkin yang berlaku di zaman kita ini ada yang sanggup bunuh diri. Kenapa? Kecewa dengan apa yang dia buat. Gagal di atas apa yang dia buat. Kerana apa? Dia tidak berpegang di atas konsep beriman kepada qada dan qadar. Bila mana kita tidak berjaya di atas usaha dan ikhtiar kita, kita gagal. Artinya kita kena ada sifat orang yang beriman ialah redha di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempatnya, mendorong seseorang itu berusaha lebih. Dengan sebab kita beriman dengan qada dan qadar ini menjadikan kita seseorang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapat kejayaan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita hajati. Kerana kita tak tahu, kita tidak tahu sama ada kita memperolehi ataupun tidak. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan. Kita bukan yang penentu. Kita bukan penentu di atas usaha kita. Sebab itulah kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Man jadda wajadda, kita sebut. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil mendapatkan apa yang dia lakukan di atas kesungguhannya. Itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila mana Allah melihat kita bersungguh-sungguh di atas usaha kita itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan mendorong kita. Allah Ta'ala akan memberi kepada kita kejayaan yang kita buat di atas usaha yang bersungguh-sungguh. Baik, yang kelimanya, tabah menghadapi dugaan dan cabaran hidup. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dengan qada dan qadar. Apa saja yang berlaku dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang tabah. Maknanya bersedia menghadapi segala ujian dan dugaan hidup. Kerana ianya semuanya, dia yakin bahawa ianya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak menguji keimanannya, dia bersedia untuk menghadapi segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia yakin itu adalah qada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itulah di antara hikmah-hikmah kenapa kita perlu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga para pelajar dapat memahaminya, dan insya-Allah saya mengharapkan para pelajar untuk melakukan aktiviti pada aktiviti 1 muka surat 29 dan aktiviti 2 pada muka surat 30. Cuba siapkan latihan yang diberikan. Semoga para pelajar berjaya untuk menyelesaikannya. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.